Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Abu Hussein selaku imam di masjid kita, semua para imam, para bilal, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, penghulu-penghulu muqim, semua pemimpin-pemimpin masyarakat, adik kakak, ibu bapa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kita dengan Allah. Alhamdulillah, kita mulakan kehidupan kita hari ini dengan kita sujud, kita rukuk, kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak sekalian, hari ini kita berada di hari terakhir, orang panggil tahun 2022. Kita akan masuk, esok kita masuk 2023. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maksudnya, sesungguhnya Allah jadikan bilangan bulan dalam masa 1 tahun ada 12 bulan yang termaktub di dalam kitab Allah sejak daripada Allah mencipta hari pertama dunia ini. Di dalamnya ada 4 bulan yang dipanggil sebagai Ashhurul Hurum, iaitulah bulan-bulan yang mesti ada penghormatan yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita larang daripada berperang kecuali bila Nabi kita mempertahankan diri. Macam perang ni, para hadirin, tidak ada satu peperangan yang berlaku dalam Islam berpunca daripada Islam. Tak ada. Semua sekali orang lain buat pasal, nyewak khanak, nyewak gotu, wak goni, dia pergi kepu Madinah. Perang Badar, perang pertama, orang kepu Nabi. Perang Uhud, orang pergi pulak bila kalah Badar, nak pergi balas pulak. Perang Uhud, perang Ahzab, Khaybar, Zatul Riqa', Hunain, Mu'tah, semua sekali kalau kita bila peperangan dalam Islam ni, tidak ada satu peperangan berpunca daripada Nabi kita. Bila Nabi kita kuat, sebagai contoh dah, kuat, Nabi tengok musuh ni
boleh pergi perang ni, boleh pergi serai habis lah. Jenis kecil besar saja dah. Nabi pun pergi serai. Tak ada adik kakak. Ataupun Nabi buat punca, buat ada perjanjian, tiba-tiba Nabi kita langgar kerana Islam dah kuat dah. Heran apa maknanya pergi langgar? Tak ada adik kakak. Maknanya kalau orang sebut Islam ni teroris, Islam ni pelampau, Islam ni tu ni, memang jahat. Jahat. Tidak ada satu peperangan berpunca daripada Islam, tak ada. Semua sekali perang yang berlaku dalam sejarah Islam ni berpunca daripada musuh-musuh Islam. Dia yang buat jahat Khaybar, dia yang langgar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi kita terpaksa pergi perang. Tapi nak cerita bahawa peperangan dalam Islam ni benda terakhir. Selagi ada jalan lain, kita tak boleh nak cari peperangan. Kita Malaysia, kita masih boleh berdakwah dengan aman, dengan damai. Kita ada demokrasi berparlimen, kita masuk pilihan raya, masuk gotu, masuk go ni. Haram bagi umat Islam dalam negara kita ni pergi cari pucuk nak perang. Tak boleh. Perang ada, tapi akhir. La tatamannau liqa al-adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan sekali-kali mung pergi cari musuh. Tapi kalau musuh mari cari mung, jangan bunuh. Kena lawan, kena perang kalau dah musuh cari. Tapi cari musuh jangan. Para hadirin sekalian, Amos sebut sikit berkenaan dengan orang panggil, hak orang duduk kata Islam ni teroris, Islam ni pelampau, Islam ni tak ada tolak ansur, tak ada tu, tak ada ni. Adik kakak, hak tak ada tolak ansur ni agama lain. Tengok di Amerika, dia tak beri orang Islam ni pakai tudung. Dia tak beri orang Islam ni bertanding. Nak bertanding pilihan raya Amerika tak boleh. Sebut kata Islam tak boleh. Dan tempat kita bagi, tak ada masalah. Orang agama Buddha, orang agama Hindu, hak tak ada agama ke gapo ke, kalau dia ada kekuatan demokrasi berparlimen ni boleh. Dan sepatutnya di Amerika ni boleh, di Britain boleh, di mana boleh sepatutnya. Tapi sebenarnya tak gitu. Orang hak teroris adalah negara-negara yang tidak berasaskan kepada Quran hadis. Yahudi, agama Yahudi di Rusia ke mana ke, ada dia benar ke orang Islam masuk? Tak benar. Di Britain tak benar, di Perancis tak benar, Itali, Jerman tak benar. Yang membenarkan ni negara-negara umat Islam. Di Indonesia benar, tempat kita benar. Sebenarnya teroris ini orang lain. Orang lain. Hak kebebasan beragama dalam negara kita, kita tak pernah suruh orang Cina pakai tudung. Tak. Cuma jangan menjolok mata. Nak kau pakai super telanjang tu, bukan dia lagu tu. Baik telanjang tu orang kata gila selalu senang. Kita bebas, kita bagi kebebasan, kebudayaannya, gaponya nak ikut cara dia, boleh. Itu dalam Islam. Cuma orang tuduh kita ni adik kakak sekalian kerana dia tak ada arah nak buat dengan Islam. Islam ni dia berkembang sokmo, berkembang. Di Amerika lah ni jadi satu, orang panggil satu benda yang membimbangkan. Apabila rakyat Amerika ni makin ramai peluk Islam. Di Rusia ada penulis di Rusia, dia jangkakan berapa? Dia 2 tahun lepas dia jangka, dia kata 20 tahun lagi, maknanya tinggal 18 lagi. 20 tahun lagi dia kata agama Islam ni akan menguasai Rusia. Baru ni amogi
ada je masjid di Moskow nyanyo kepada orang Islam. Nak semaya jemaah adik kakak, kalau masuk jemaah ni pukul 1, pukul 10 tu kita kena pergi dah. Sebab kalau kita pergi lewat, jawab dia tak boleh semaya jemaah. Nak semaya luar dia tak benar. Tengok. Nak buat masjid lain dia tak boleh. Tengok siapa teroris sebenarnya. Tak boleh. Gereja tak usah kira lah. Banyak siapa kosong, hari hak pun tak ada orang maya, tapi tak apa boleh buat baru buatkan. Masjid tak boleh. Tapi baru-baru ni dia menyebabkan orang-orang Mak Saleh ni pun dia mari rasa bahawa tak kena ni, tak bui kepada Islam ni, tak kena. Sebab apa? Orang jemaah agak adik kakak sekalian, ambo tebang juga pergi semaya di Moskow. Kebetulan hari jemaah pergi juga nak tengok keadaan. Pergi kalau kira awam nah dah, kita pergi pukul 10 lebih ni. Lebih kurang waktu pagi pukul 10 lebih adik kakak, wah duduk dalam masjid. Bolehlah masuk tu pun duduk di belakang. Manusia Allahu Akbar punya tu, tapi nak buat lagu mana? Jadi orang lambat tak boleh lah. Dan orang berminat dengan masjid ni, Masya Allah, dia tepat, dia panggil aqliyat al-Islamiyah, orang minoriti Islam ni, dia jadi rajin pula dengan mayat ni. Kalau ada masjid banyak kat mula tak penuh pula ada ni. Ni perangai orang Islam kita dah. Perangai kalau pak bolok macam pergi Mekah dah. Pergi Mekah kat Allah dia teruk juga. Tai dia duduk kampung tak orang mari masjid pun. Cuma betul lah pitih banyak pergi ke Mekah. Tidak semua lah, tapi ramai juga lagu tu. Jenis lagu tu. Tempat hak bolok asyik tu dia nak pergi tu. Tempat payah. Mekah sekali-sekala tu ada maya. Maya ni dia bukan wajib, bukan sunat muakkad bila kita pergi Mekah. Kita duduk mana-mana saja pun kita dengan rumah Allah. Orang panggil kita kena dampingi, kita kena mari makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak apalah. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak-banyak benda atas muka bumi ni, Allah buat dia ada pusingnya dia dunia. Pusingnya dia. Bukan saja pusingnya macam hak Nabi kita sebut dalam hadis, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Mu kena ingat bahawa roda pusingnya Islam ni dia pusing semua. Dia pusing. Faduru ma'al islam, mu kena mesti mengikut pusingnya Islam. Alla inna fikum umara'an yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Dia ketemu kena ingat akan ada juga dalam pusingnya ni orang yang zalim, pemimpin yang zalim. Kalau mu ikut dia mu sesat, kalau mu lawan dia bunuh mu. Ada pusingnya ni Islam gitu. Islam kadang-kadang zaman dia benar, zaman Rasulullah, akhir hidup Rasulullah Islam benar. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar banyak, zaman Sayyidina Umar sampai 2/3 Islam. Dia duduk di kemuncak. Lepas pada tu negara Islam ni kalah dia pusingnya. Lama kelamaan dia duduk bawah. Lah ni kita tengok dia Allah naik pula. Allah naik. Hak tu pusingnya. So laginya Allah buat pusingnya sebagaimana yang amba baca dalam ayat tadi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah buat pusingnya bulan dalam Islam ni ada 12 bulan setahun. Tidak ada pakar, tidak ada siapa yang boleh lari daripada 12 bulan. Kalau kita tengok kalender Qibtiyah pun 12 bulan juga dia. Kalau kita tengok tarikh, orang panggil kalender Cina, kira Cina 12. Dia kena ikut benda yang Allah tetap di dalam Al-Quranul Karim. Qibti, hak zaman Fir'aun lagi pun 12, hak Islam pun 12, Masihi, lah ni kita akhir tahun Masihi pun 12. Cuma dia beza hari.
Dia beza hari dia, rupa-rupanya dia tak boleh, dia kena klik kepada Islam juga, kelana Islam kita. Dia ikut bulan, ikut qamariyah. Masihi ni dia ikut syamsiyah, dia ikut matahari. Rupanya bulan ni dia lebih tepat, lebih tepat. Jadi tepat lagu mana? Ialah dalam hidup kita ni kita ada kalender, waktu semaya, bila matahari terbit, matahari naik, matahari terbenam, bila berlaku gerhana, bila gotu, bila goni ni. Apa jua kalender yang dipegang oleh manusia, dia terpaksa balik kepada kaedah qamariyah, kalender yang dikira mengikut Islam. Di segi ilmu falaknya, nak tengok jatuh warna gitu gini, kita ada satu hari matahari ni betul-betul duduk atas Kaabah. Bila kita duduk di Malaysia, negara lain di hari ke lain, tapi ada hari-hari di Malaysia kita ni, kalau kita nak tengok mana lek jatuh betul, maka kita tengok hari tu lah. Lek petang waktu asar tu, matahari jatuh sebelah mana, betul lah kiblat waktu duduk situ. Mau pun pelik juga dulu. Okay, baca perhati masjid kita jadi kaneh habis. Tanah-tanah pun dia jadi kaneh habis. Paksa kena nyego. Orang buat rumah dulu, orang buat tu ikut kiblat dah. Tapi bila marilah ni jadi berubah. Tak tahulah engineer, orang pakar-pakar hok zaman dulu dia kira lagu mana waktu nak pecah luk tanah ni. Pecah luk tanah ni adik kakak sekalian, dia pergi kepada paksi Kaabah, kiblat dah. Tapi dulu ngukur lagu mana tak tahu. Menyebabkan baru ni habis jadi kaneh habis. Hok terakhir ni hok betul sungguh. Betul sungguh. Jadi perkiraan hok 20 tahun, 30 tahun dulu lagu mana kaedah wallahu alam. Hamba pun tidak pakar bahagian tu. Pokoknya zaman dulu jadi tak betul. Baru ni baru betul molek. Jadi masjid baru ni tak apalah. Dia ikut kiblat. Jadi hok dulu kiblat dah dulunya. Orang majlis dah mari, orang juru ukur dah mari ukur apa semua sekali tu. Tapi bila mari 5-6 tahun baru ni, jadi kenakan 5 minit lari, kurang lebih 5 minit habislah masjid seluruh negara kita ni jadi berubah gitu. Baik, Allah jadi adik kakak sekalian, kita ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dia ada 4 bulan ni Ashhurul Hurum, tak boleh perang, tak boleh gapa sebut dah sikit, tak ada. Cumanya adik kakak yang paling besar Allah buat dalam hidup kita ni, dia ada masa ni bulan ni tahun ni. Bapa Allah buat gitu, salah satunya Allah nak supaya kita ni mari khabar berapa umur kita. Orang baru beranak, cukup setahun dia sambut lah. Istilah lah ni birthday. Nabinya tak sambut birthday ni, tak ada dalam hadis kalau kita tengok. Baik, kalau kita nak sambut lagu mana, boleh ke tak boleh, atas kita. Kalau kita sambut ni, kita sambut semata-mata sambut jah, ramai para alim ulamanya dia sebut haram. Kalau kita sambut ni untuk kita ingat anak cucu kita, sambut kita mari umur berapa, 65 dah weh. Bila 65 ni kita sambut, kita selit dengan Islam, umur kita ni bertambah, kita buat tazkirah sikit waktu kita sambut. Dia boleh jadi orang panggil sunnah. Nabi tak buat, kita panggil sunnah. Sebab apa? Sunnah kita tahu adik kakak, kita naik kereta, kita baca doa. Nabi tak ada kereta. Kita ada kias. Kita kias lah. Kita kias. Jadi banyak benda Nabi kita ni dia tidak sambut begitu. Tapi kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, kita akan jumpa ada beberapa hadis Nabi kitanya bila dia masuk tahun baru. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, ya Rasulullah, abang maknanya abang, kita ni masuk tahun baru,
tahun Qamariyah lah, masuk tahun baru, umur kita ni bertambah. Kata Nabi, kita lebih dekat dengan kematian, dan kita ni makin jauh dengan dunia. Dunia ni kita ketinggal dan kita ni nak pergi kepada hari akhirat. Ada dalam hadis, maknanya bila kita sambut, kita nak sambut birthday lah, kelahiran kita berapa dan dunia lah ni, jawab dia boleh, tak ada masalah. Cuma kita betul sikit lain dia, betul. Jangan kita sambut birthday ni kita bergalak, bergalak, tepuk tangan, panggil menyanyi gini lepas tu tak ingat. Sepatutnya bila kita sambut birthday, kelahiran kita ni, biar kita nengung sebentar. Baru ni 90, ni 91 dah ni, maknanya setahun kau dekat dengan kubur. Tahun depan 92 kau dekat. Cuma tak tahu bila lagi 93 kau lagu mana kau, kita tak tahu. Pokoknya biar kita sambut kelahiran kita ni dalam keadaan kita tahu kita ni kau tua belah mana sekalipun. Hak kita ada kereta, kita ada kebun, kita ada rumah, kita ada berapa dak ni. Kau jauh ni kita nak tinggal dia ni. Hak kita nak ginya, kita gi kepada alam yang disebut sebagai alam yang baqa. Adik kakak sekalian, hamba sentiasa sebut, istilah kita orang Melayu ni, kita panggil mati. Arab dia panggil intaqala ila rahmatillah. Manusia ni intaqala, dia berpindah daripada alam dunia pergi kepada alam Allah Subhanahu wa taala ataupun alam akhirat. Maknanya kita tak mati. Kita ni bila sebut mati ni, dia mati sungguh. Menyebabkan ramai orang ni bila sebut mati, adik kakak, mati ni matilah. Mati ni habis cerita seolah-olah. Sedangkan mati ni dia tidak habis cerita, dia jadi banyak cerita. Kita kata mati ni habis cerita dah lah. Tinggal rumah tangga, tinggal bini, tinggal anak, tinggal harta, tinggal berapa dak ni. Tinggal belaka, seolah-olah putus kita dengan benda tadi. Sedangkan bila kita ni intaqala ila rahmatillah, kita berpindah kepada alam rahmat Allah, adik kakak, sinilah jadi banyak ceritanya. Kita buat rumah. Nah, bila kita mati, sini baru dihitung. Buat rumah ni harta mu ambil mana? Mu buat rumah besar ni gapo mu buat dalam rumah? Mu beranak ramai ni lagu mana mu didik anak-anak? Dunia ni adik kakak, orang tak ada orang nak itu. Kalau orang mari nak tanya demo didik mana, nak demo gini, kita marah. Mu cara apa orang? Dunia ni adik kakak dia lagu tu. Sebenarnya kita ni bila kita berpindah, kita bukan kata mati habis cerita dah. Kita ni akan pergi kepada satu alam yang lebih detail, yang dihitung oleh Allah segala benda hak kita buat atas muka dunia. Kita beli kereta, dunia ikut kita nak bawa mana. Start boleh pergi. Orang nak pergi patah, dia boleh pergi patah. Orang nak pergi tempat judi, dia boleh pergi tempat judi. Orang nak mari masjid, dia boleh mari masjid. Mana kita nak pergi, steering duk kita. Tak ada siapa pertikakan kita. Habis-habis duk orang ngelip kepala gitu. Alah dia ni kata besar, masjid tak je mari. Kat tu je lah. Habis dah tu. Nah, tapi bila kita mati adik kakak, mati je selalu. Kereta membeli dulu, maknanya malaikat waktu biar senara dia. Kita pun tak ingat ada kereta gapo kita pakai 40 tahun dulu dah ni. Dah banyak dah, lepas tukar, tak ingat. Orang kereta banyak dah lah. Kereta tu je 18 buah, 20 buah dalam satu masa dia pakai tu. Kadang-kadang dia tak ingat. Malaikat buat mari. Buat mari. Hak ni mau beli, mau ambil pitih mana. Lepas tu mau guna untuk gapo?
Malaikat kata nampak banyak gelai pada pergi sejid ni. Apa? Malaikat tanya, apa? Jawab, kita jawab. Kena jawab, alhamdulillah. Tak kena jawab boleh napa situ. Malaikat godeh selalu. Godeh atas dunia tak ada siapa nak godeh kita. Perhatikan. Itu intaqala. Kita berpindah daripada alam dunia, kita mari kepada alam lain. Kita tidak mati. Itu istilah kadang-kadang kita ni, bahasa Melayu kita ni, bila kita sebut mati, mati ni habis lah. Habis. Semua dia tinggal belakang atas muka dunia. Dia tinggal kat orang lain. Tapi cerita di atas dunia ni, situ orang buka buk baliknya. Bila kita mati ni, kita berpindah kepada alam lagi, situ orang tanya, demo ni kebun luah. Kebun luah. Malaikat pun tanya kebun luah, Allah buah banyak. Tapi mu ni sekali pun tak pergi jamu masjid. Rela tak nak, rela buah derian berapa kan jatuh, ngekoh apa semua sekali. Tapi kalau bak nak sedekah kat orang, nak gapo kat, kedekuk bangga. Mu ni pula kaya, pitih banyak. Dia kata tengok dalam senara ni gak penak mu ni. Tai kopi di rumah lalu kat depan, kat sapat depan, mu pitih banyak, mu pun nerawak. Bila kopi lepas kat dia mengoh pula, ada manusia jenis keluarga. Ada jenis bui tapi Malaikat kata, mu ni sebulan ni 50,000. Tapi mau masuk dalam kopi sejik 5 riyal ya. Yalah 5 riyal ni banyak pada orang lain. Orang lain serial, tapi tak apa dia serial. Ni kaih pagi makan pagi jawi serial. Mu ni 5 riyal ni serupa 5 sen orang lain ya. Apa ni? Adik kakak dia tanya belakang. Bukan kat ada wili moya agak beres. Dah orang yang kaya tak boleh buat lagu tu. Dia mampu beli 50 riyal, kena beli 50 riyal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dikira kebajikan. Siapa kata? Allah kata, tak dikira kebajikan kepada kita kecuali apabila kita bagi infak, kita bagi sumbangan hak kita sayang. Kalau gaji 50,000 naik 10,000 sebulan, tak kat saya 5 riyal. Kita kena jamuh 5 riyal tak pakai, pegang ke 10. 50,000 tak kat 10 riyal. Tak jemaah 4 kali je sebulan. Kita jamuh 50. Kalau 50 berasa kecil lagi, kena jamuh ke 100. Nak guna Tuhan dia buat lagu tu. Pasal apa? Harta al-malu malullah. Harta ni hak Tuhan, bukan hak kita. Kalau hak kita tak apalah. Tapi harta hak Tuhan. Perhatikan. Sebab itulah kita kena nengung pagi-pagi. Lagu ni. Kita duduk di pagi tak ni. Adik kakak, kita kena nengung. Alhamdulillah, Allah bui kita ni lagu ni, ni. Ayo kita tengok kepada orang lain. Ada orang lain yang seteruk. Ada orang lain dah lah susah, sakit pula. Pitih tak ada. Orang lain anak beranak dia kocak dewa habis. Orang lain gotoh, orang lain ni. Kita kenal diri kita. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita nengung, kita syukur. Alhamdulillah, kita ni seadanya orang panggil. Lah ni kita ni lagu ni. Benar-benar lagu ni Allah Subhanahu Wa Taala dia buat dalam hidup kita ni banyak. Salah satu daripadanya bila kita nak masuk tahun lain. Ni kita nak sambut orang panggil tahun baru. Bila nak masuk tahun lain, Allah buat ada 12 bulan. Habis 12 bulan kita nak masuk bulan 1 balik. Kita kau tua. Hak amo sebut kokeh tadi tu, hak dulu kita mikir molek tak apalah, kita nak klik semula zaman dulu nak beki hak dulu tak boleh dah. Kita beki hak depan. Kalau dulu kita keluar hak depan ni jangan jadi keluar.
Kalau dulu kita payah basa dengan orang, lo ni tahun baru ni kita jangan jadi payah basa dengan orang. Kita cek, dia sememangnya hidup kita manusia adik kakak ada 1001 macam kelemahan, kekurangan yang kita buat. Tak kira siapa, amba ke, adik kakak ke, kita ni ada lemah belaka. Tujuan bertukar tahun ni supaya kita cek. Biar hak lemah kita dulu ni, kita nak bagi 100% mustahil, tak boleh. Sebab kita manusia, kita ada kelemahan, ada gotuga ni. Pokoknya biar kita beki. Tahun lepas kita ni, iyalah kita kenal kita, orang lain tak tahu kita dah. Jenis hasad deki banyak, jenis malah, jenis kedeku, jenis gotu, jenis goni, payah basa dengan orang, jenis kita hubungan kita dengan Tuhan pun payah basa juga. Sari-sari Quran pun tak baca, zikir pun tak ada, selawat kita banyak mana. Kita cek lah kita tahulah kita banyak mana. Kita cek. Bila kita cek, kita buat benda yang lebih baik. Lebih baik ni baik setara mana? Bukan 100%. Tak mungkin kita manusia biasa ni kita nak baki 100%. Tak mungkin. Pasal apa? Kalau kita boleh baki 100%, kita tukar pula daripada manusia jadi malaikat. Dah, kita tetap manusia. Ada kelemahan. Cuma jangan jadi orang panggil kita tak baki. So, yang kedua pula, jangan jadi kita ni bila masuk tahun baru orang panggil kau berat. Kau pernah tika tak berapa tua dulu juruh malik kat tua ni ada perangai. Ada perangai. Beribadah dengan orang, kau kuat berdeki dengan orang, kadang-kadang tu Allah macam-macam kagak manusia. Kadang-kadang dia beri komen orang. Naik atas masjid kat AJK masjid tak kenal belaka. Patut dia pun bukan AJK. Mari sekali-sekala je sejid. Pun ada juga macam-macam manusia. Dia duduk di belakang, dia dengar tu imam baca ayat, tak apa kena tu imam. Gak dia ni kalau kita tolak kita duduk depan gak, hamba duk berasa, kuliah ayyuhal kafirun tak habis baca duk berasa. Tapi dia beri lagu tu, dia beri Allah orang tu tak kena, orang ni tak kena. Jadi adik kakak kita cek. Kalau kita ni perangai lagu tu bila masuk tahun baru ni kita kikih kita buat. Nak kikih 100% tak boleh. Kedekuk adik kakak, kedekuk ni siapa pun kedekuk, amba kedekuk, adik kakak kedekuk. Tapi jangan orang panggil kedekuk bangga. Kita buat hok bangga tu. Kalau tak ada kedekuk adik kakak hacul bu pula kita ni. Boleh piti hari ni, piti gaji tak, piti 9,000 buh dalam masjid. Menguar lah bininya. Anak bini kita nak guna je kena ada. Buah kedekuk ni kena ada. Hak kedekuk ni lah menyebabkan kita sipel untuk hari tua. Untuk Allah buat comel dah. Dia buat kedekuk, dia buat kita ni deki. Cuma deki ni biar orang panggil, dia ada kaedah dalam Islam. Nak deki boleh adik kakak. Kita tengok tok ayah ni, aku kat berdeki. Tak ada apa-apa lagi, siapa ada dia masjid. Biar aku nak pergi awal pada dia. Silakan. Mari awal pada dia. Pasal apa? Berdeki kita tengok. Dia ni dia wisumangnya, kita perhati hari jemaah tu. Waktu bik ke 50. Kawan pun sama kaya jangan dia. Kita waktu bik 100. Berdeki lagu ni tak apa. Jangan duk deki ke lain. Kita ubah dalam hidup kita. Pokoknya para hadirin sekalian, bila kita masuk tahun baru ni, kita kena semak benda-benda lagu ni, dan kita kena ingat bahawa setahun kita kau tua, kau dekat dengan mati. Dan mati ni kita jangan takut. Waktu kita kena ubah, kita ada banyak Allah bila sebut mati gak gonyuk, takut. Mati jangan takut. Pasal apa? Semua orang mati. Kita kena takut ke apa? Lepas pada mati tu lagu mana jadi, situ kita kena takut. Lama kita bila sebut mati ke Allah, mati, mengirim pala lalu. Kita takut ke tak takut ke mati ni tetap mati.
Cuma hok kita kena takut adik kakak sekalian, gapo jadi lepas daripada kita mati. Situ hok kita kena gerum. Hok kita harta banyak, kita gotu banyak, goni banyak atas dunia tu. Lepas pada kita mati, kita nak jawab guana. Situ hok kita kena mikir ni. Barulah kita ejah benar hok ada depan kita ni kena sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala minta. Umur kita, lagu mana kita nak buat ni? Pasal apa? Umur kita, sehat kita ni Allah akan tanya lepas pada mati. Mati tak sebimbang lah. Mati, semua orang mati. Tak. Ni depan amor ni ramai orang tua. Amor duk berasa ramai orang tua depan amor ni, umur dia akan jadi lebih panjang pada amor. Tak. Hak muda pun ramai depan amor. Silap lagi boleh dia mati dulu pada amor. Tak sebimbang. Hak mati tu tetap mati. Cuma kita kena bimbang apa akan jadi kepada kita lepas pada mati. Syurga ke kita ataupun neraka kita. Dalam lubang kubur seksa dia jadi raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, ataupun dia jadi hufratun min hufarin nar, dia jadi lubang daripada lubang api neraka. Situ hak kita kena mikir lela ni. Jadi sebab tu bila kita sambut tahun baru, biar kita orang Islam ni imma Masihi ataupun Qamari, Islam ni dia galak kita sambut Qamari lah, Hijri, tahun hijrah. Bila masuk tahun hijrah, alhamdulillah dah kita sambutlah dengan sirah Nabi, dengan hijrah Rasulullah, dengan gapo comel benar lah. Cuma dunia ni dah kita pun hari bulan pun kita kira orang putih. Kalau mau tanya lah ni, kita duk bulan gapo lah ni hak Islam. Bergagal kat lah tak ni. Kita jadi tak ingat Islam. Tambah kalau tanya hari bulan berapa, kau berat. Amor pun kadang-kadang mota kadang tengok bulan gapo kena buka telefon. Kena buka telefon bila kita nak khutbah jemaah, kadang naik bulan gapo ni. Buka telefon dulu tengok bulan ni, baru ingat sejarah dia gon ni. Jadi tak apalah. Kita sambut Masihi ke gapo ke, jangan kita lala. Bila kita sambut tu sambut dengan gembira, dengan gapo ni tak kena. Di segi agamanya tak kena. Jadi bila kita sambut birthday ke hari kelahiran boleh, bukan tak boleh, bahkan dia boleh jadi satu amalan sunnah. Kalau kita sambut dengan comel, biar kita sambut birthday tu hak comel. Kalau kita sebagai pok ke mak ke, kita kecek sepatah dua, kita sambut orang ni syukur Allah beri rezeki, Allah beri anak-anak ada sekali, dan kita anak-anak ni bersatu padu apa semua sekali. Kita sambut, dan semua kena ingat bahawa kalau sambut mak kan, mak tu sebut mak ni tak lama dah, kau setahun lepas pada ni mak gilah. Dan begitu juga orang lain pun belum tentu lagi, takut anak-anak gi dulu pada mak pun tak apa. Pokoknya dalam hidup kita ni kita pakat buat baik, pakat semaya, pakat puasa, baca Quran, pakat buat gitu kecil 4-5 patah gitu. Lepas tu kita belah kik, makan kik lah. Baru dia jadi sunnah. Jadi adik kakak sekalian, sempena dengan sambutan kita nak masuk tahun baru ni, kita pakat muhasabah, kita pakat berenung, dan kita pakat makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Hambanya tidak nak panjang pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada Tok Ustaz Abu kita jemput hamba untuk kuliah, dan yalah nak ketebuh lah ni, betul apa nak boleh lagi. Kita tengok dulu. Tengok. Tapi hamba ni ada tauliah sebenarnya. Tauliah waktu hamba jadi pensyarah di Kia, hamba ada tauliah untuk berkhutbah. Cuma gitulah, biar dulu. Jadi mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekatu saja hak baik daripada Allah, hak tidak baik mari daripada kejahilan hamba, kekurangan yang ada pada hamba. Insya-Allah aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من خاننا، اللهم عليك من هتك حرمتنا، اللهم أخزهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.